Kritikan tajam Abdul Hadi Awang. Perjuangan Perdana Menteri bergantung pada Madani Jahiliyah. Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini. Isu ketidakhadiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di sidang kemuncak D8 di Kahirah, Mesir telah mencetuskan kritikan pedas daripada Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Beliau mendakwa ketidakhadiran Anwar sebagai bukti kelemahan konsep Madani yang diperkenalkan oleh Kerajaan Perpaduan hari ini. Abdul Hadi dengan lantang menyatakan bahawa perjuangan yang dibawa oleh Anwar bukanlah berlandaskan konsep Madani yang diasaskan pada nilai-nilai Islam seperti Bandar Madinah, tetapi lebih kepada konsep yang bersandar pada pengaruh global seperti Bank Dunia, tabung kewangan antarabangsa IMF, dan entiti pelaburan global seperti BlackRock. Bagi Abdul Hadi, ketidakhadiran Anwar di acara penting yang melibatkan negara-negara Islam membuktikan kelemahan kepimpinan dan kekurangan komitmen Malaysia terhadap kerjasama antara negara-negara membangun, terutama dalam konteks dunia Islam. Dalam kritikannya, Abdul Hadi turut membandingkan situasi ini dengan era pentadbiran Tun Dr. Mahathir Mohamad. Beliau mengingatkan bahawa semasa Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri, usaha serius telah dilakukan untuk memastikan Malaysia memainkan peranan penting dalam kerjasama D8 pada tahun 2019. Kuala Lumpur menjadi tuan rumah sidang kemuncak D8, namun hanya 4 negara anggota yang hadir ketika itu. Abdul Hadi melihat ini sebagai satu kegagalan separa, tetapi masih lebih baik berbanding ketidakhadiran Anwar kali ini. Beliau berpendapat bahawa pemimpin utama negara seharusnya hadir di sidang sebesar ini untuk memperlihatkan komitmen Malaysia sebagai sebuah negara yang dihormati di kalangan negara-negara Islam. Sidang kemuncak D8 yang diadakan di Kahirah kali ini turut mencatatkan beberapa perkembangan penting, termasuk penerimaan Azerbaijan sebagai bakal anggota ke-9 gabungan tersebut, serta pengumuman Indonesia sebagai tuan rumah untuk sidang seterusnya. Malaysia diwakili oleh Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Zamri Abdul Kadir yang mengetuai delegasi negara. Namun bagi Abdul Hadi, wakil setingkat menteri tidak memadai untuk acara sebesar ini. Menurutnya, ini bukan sahaja mengurangkan pengaruh Malaysia dalam perbincangan penting, tetapi turut memberi gambaran bahawa Malaysia tidak meletakkan kerjasama D8 sebagai keutamaan nasional. Abdul Hadi turut mengaitkan isu ini dengan pengaruh asing yang menurutnya masih membelenggu Malaysia. Beliau mendakwa bahawa Malaysia belum bebas sepenuhnya daripada pengaruh wakil penjajah yang dalam konteks ini merujuk kepada Pakatan Harapan dan sekutunya. Beliau menuduh gabungan ini masih berkiblatkan White House dan berpegang teguh pada prinsip ekonomi yang ditetapkan oleh syarikat seperti BlackRock. Pandangan ini menambah dimensi baru kepada kritikan politik Abdul Hadi yang bukan sahaja mempertikaikan ketidakhadiran Anwar di Kahirah, tetapi turut menimbulkan persoalan mengenai hala tuju sebenar kerajaan dalam hubungan antarabangsa. Selain itu, Abdul Hadi juga menuduh bahawa kerajaan perpaduan yang diterajui oleh PH, PKR, UMNO dan Amanah telah menjadi pelindung kepada DAP. Beliau menuduh DAP membawa agenda yang dikatakan anti-Islam dan anti-Melayu, serta menekankan bahawa tindakan parti-parti sekutu PH yang mempertahankan DAP adalah satu pengkhianatan kepada umat Islam di Malaysia. Dakwaan ini pastinya akan menimbulkan polemik yang lebih besar di kalangan penyokong dan penentang kerajaan perpaduan, memandangkan isu hubungan antara parti dalam kerajaan sentiasa menjadi topik sensitif dan mudah dieksploitasi untuk kepentingan politik. Namun persoalannya di sini, adakah benar ketidakhadiran Anwar di sidang kemuncak D8 menggambarkan kelemahan kepimpinannya? Adakah kehadiran seorang menteri sudah memadai untuk mewakili Malaysia di pentas antarabangsa? Atau adakah ini sebenarnya satu strategi diplomatik yang tidak difahami oleh pihak pembangkang?
Lebih penting lagi, apakah benar tuduhan Abdul Hadi bahwa kerajaan perpaduan masih berada di bawah pengaruh wakil penjajah? Jika benar, apakah bukti kukuh yang menyokong dakwaan ini? Di satu pihak, para penyokong Anwar Ibrahim berpendapat bahwa kehadiran Menteri Pendidikan Tinggi sudah cukup memadai untuk membawa suara Malaysia ke sidang kemuncak di Lapan. Mereka menegaskan bahwa Perdana Menteri mungkin terikat dengan komitmen lain yang lebih mendesak di dalam negara. Tambahan pula, Malaysia telah menghantar wakil rasmi yang mempunyai kapasiti untuk mewakili negara dengan baik. Namun, bagi pihak pembangkang, ketidakhadiran Anwar dilihat sebagai satu kegagalan besar dan simbol kelemahan kepimpinan beliau. Dakwaan Abdul Hadi bahwa PH berkiblatkan kuasa asing seperti White House dan syarikat gergasi pelaburan global turut menimbulkan persoalan yang besar. Adakah benar dasar kerajaan hari ini lebih mengutamakan kepentingan kuasa luar berbanding kepentingan negara? Jika dakwaan ini benar, maka ia adalah satu ancaman serius terhadap kedaulatan negara. Namun, jika ini sekadar retorik politik untuk meraih sokongan, ia hanya akan memperburuk keadaan politik negara yang sudah sedia tegang. Akhirnya, isu ini membawa kepada persoalan yang lebih besar tentang arah tuju Malaysia di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Adakah konsep Madani yang diperkenalkan beliau benar-benar membawa perubahan positif kepada negara? Atau adakah ia hanya satu slogan politik yang digunakan untuk menutup kelemahan sebenar kerajaan? Apakah Anda bersetuju dengan kritikan Abdul Hadi Awang bahwa perjuangan kerajaan Anwar Ibrahim lebih berpaksikan kepada Madani Jahiliyah? Atau adakah ini sekadar retorik politik untuk meraih sokongan rakyat? Apakah pendapat Anda semua? Tuliskan pendapat Anda semua di ruangan komen di bawah dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini Current Sphere MY untuk analisis politik terkini dan lebih kontroversi. Sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih.